Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mempertemukan kita pada pagi yang mulia ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah menggerakkan hati kita untuk terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sampai pagi ini masih lagi memberikan hidayah petunjuk kepada kita untuk berada di dalam agama Islam yang mulia ini. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan petunjuk hidayah kepada kita sampailah akhir hayat kita, insya-Allah. Sampai meninggal kita dengan kalimah la ilaha illallah. Dengan kalimah la ilaha illallah itulah yang dapat memasukkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ya. Sebabnya orang yang nak meninggal itu di kalangan kamu itu kita jangan bercakap bersembah benda-benda yang lain. Orang yang nazar, orang yang dah pada teruk, dah sakit teruk, terus ada sembang benda-benda lain. Ikut sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, menasihatkan kepada kita, kalau kita ini pergi berjumpa ataupun tengok orang yang sakit, ya, orang yang dah tak ada harapan nak sembuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya. Maknanya apa? Lakinu itu maksudnya talqinkan. Talqin tu apa? Talqin tu bukan jadi kubur, talqin maksudnya ajar, ya? Ajarkan. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang-orang di kalangan kamu itu dan nazar, dan meninggal dunia, dengan kalimah apa? La ilaha illallah. Ya? Ajar dengan kalimah la ilaha illallah supaya akhir kehidupan dia dengan la ilaha illallah. Tetapi seandainya dia memang dah tak boleh nak sebut dah macam kita yang sehat ni, la ilaha illallah, kita ngajar tu asyhadu la ilaha illallah, yang kawan tu pun dah tak boleh nak sebut dah, la ilaha illallah. Ya, kita pun isikan dia dengan kalimah apa? Yang pendek sikit, iaitu apa? Allah, Allah, Allah. Ya? Supaya apa? Di lidah dia itu dengan la ilaha illallah dan meninggal dia dengan kalimah la ilaha illallah. Moga-moga kita juga nanti pun di akhir hayat kita pun begitu juga, ada orang yang mengajarkan kita kalimah la ilaha illallah itu. Moga-moga kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tidak dapat ataupun tidak pergi menunaikan haji ke Mekah, di sana untuk pengetahuan semua, sini kita kira 9 Zulhijjah. Sebenarnya sana hari ini dah 10 Zulhijjah. Di Mekah sana hari ini 10 Zulhijjah. Semalam mereka memang semua bersesaklah wukuf yang Arafah. Semua di sana berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok secara live secara langsung yang ditunjukkan apa jemaah haji berwukuf di sana, kita tengoklah wajah-wajah mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hitam ke dia, putih ke dia, kuning lansat ke dia, tinggi ke rendah ke, apa semua bangsa segala macam, apa semua ditunjukkan. Semuanya mendadak mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai meleleh-leleh air matanya. Kerana apa? Kerana mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana kita tengok leleh-leleh air mata berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rahmah itu. Mereka semuanya bersungguh-sungguh untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga semangat saudara-saudara kita yang pergi mengerjakan haji yang sekarang ni berada di Mekah,
masuk dalam jiwa kita, walaupun kita tak pergi, masuk dalam jiwa kita untuk apa? Untuk kita sama-sama juga di Malaysia ini kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa yang telah kita lakukan. Dan kita istighfar, kemudian berdoa bersungguh-sungguh apa yang kita hajati, dan yang paling penting yang kita nak, ataupun yang kita nak ajarkan dalam diri kita ini tak lain dan tak bukan yang tadi itu tadi, mestilah apa? Kita nak husnul khatimah, kematian kita, akhir kehidupan kita ini husnul khatimah, baiklah tu. Dan kita tak nak su'ul khatimah. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Zulhijjah ini, banyak Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajukan kepada kita untuk berdoa. Kemudian kita masih ada peluang untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain walaupun kita tidak pergi ke Mekah sana. Contohnya kita boleh berpuasa sunat, sunat Arafah itu, sunat Arafah itu okey, adalah terjadinya perdebatan sunat Arafah kalau di Mekah sana kan sahabat 10 Zulhijjah dah. Sunat itu sama ada 8 Zulhijjah, sunat Tarwiyah itu kita puasa 8 Zulhijjah ataupun 9 Zulhijjah Arafah. Sedangkan di sana tu dah 10 Zulhijjah dah. Ini macam mana? Jadi itulah pandangan pendapat ulama kita yang kita ikut dari kecil sampai sekarang. Mazhab Syafi'i kebanyakan yang mengatakan bahawa jatuhnya ataupun perkiraan bulan Zulhijjah itu ialah menurut tempatnya masing-masing, tempat terbit mataharinya masing-masing. Jadi berbeza terbit matahari kita dengan Mekah sana lebih kurang jarak pun sampai 7,000 km, lebih kurang 7,000 km. Jadi sudah tentulah berbeza masanya. Kerana apa berbeza? Hikmah Allah SWT bagi berbeza itu kerana Allah SWT nakkan hamba-hambanya di dunia ini semuanya melaksanakan ketaatan-ketaatan itu bersambung-sambung. Cuba kita fikir balik, hari ini kita solat subuh sekarang ni, kita lepas solat subuh, kita dengan Indonesia selisih sejam tuan-tuan dengan Indonesia. Waktu subuh kita di Malaysia ni sama tak? Pertanyaan saya dengan Indonesia, sama tak? Waktu solat subuh di Malaysia sama tak dengan Indonesia? Tak sama. Waktu solat subuh kita di Malaysia dengan di Thailand tak sama. Dengan Thailand pun saya pergi selisih sejam juga. Indonesia sejam, Thailand sejam, selisihnya. Jadi ketika mana kita di Malaysia ni solat subuh, kemungkinan juga sahabat kita di Indonesia baru dia selesai. Itu dah selesai dah, itu baru selesai. Di Thailand pun baru selesai. Di negara lain pula dia bersambung-sambung ketaatan tu. Allah nak apa? Allah nak bumi Allah SWT ni dimakmurkan dengan apa? Dengan ketaatan-ketaatan hamba-Nya. Hamba-Nya sentiasa taat kepada perintah Allah SWT setiap masa dan setiap saat. Ada juga kajian ini berkaitan dengan azan. Azan. Kalau waktu solat itu berbeza, sudah tentulah waktu azan pun berbeza. Azan dikatakan menurut kajian itu, dikatakan rupanya azan kat dunia ni tak berhenti. Dia sentiasa je lepas negara ataupun negeri ni, daerah ni azan, Jadi daerah kita pun berbeza kan, zon 1, zon 2, itu daerah berbeza, negeri pun berbeza juga. Dia tak sama. Jangan pula nanti kita buka radio Kuala Lumpur, kalau bulan puasa tu Ramadan, radio Kuala Lumpur azan, kita pun nak ikut sekali buka puasa. Sudah tentulah batal puasa. Sebab apa? Sebab waktu solat tak sama. Kuala Lumpur tak sama, Johor tak sama, Kelantan tak sama, Perlis tak sama. Itu di Malaysia. Di Malaysia sendiri pun azan itu pun dia berbeza bentuk daerah-daerah, zon-zon yang telah ditetapkan. Lepas selesai daerahnya azan habis, bila azan La ilaha illallah, bersambung pula di mana? Tak tahulah, di Ipoh ke ataupun Ipoh dulu, Wallahualam. Lepas selesai dia, sambung pula daerah lain pula. Lepas selesai dia, sambung pula negeri lain pula di sempadan-sempadan. Sambung. Itu negara. Kemudian sambung pula negara-negara Thailand, Indonesia, sambung lagi Afrika, mana-mana pun, Jadi ada kajian mengatakan bahawa azan ini tak pernah terhenti. Seruan azan. Kenapa? Apa istimewanya seruan azan ini? Seruan inilah menuntut kita, mengajak kita untuk memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
mengajak kita untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab mula dengan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sehingga kan bila kita nak sembahyang pun mesti apa? Mesti mulakan dengan itu dulu. Takbir. Allahu Akbar, kita takbir salat. Kita ikut macam azan yang itu tadi. Ya, azan. Kemudian apabila dengan azan, berkaitan dengan azan ini dia ada satu bab khusus. Contohnya di dalam sebuah kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dalam itu dimasukkan banyak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan azan. Bilal yang azan itu dapat pahala banyaknya. Ada sebuah hadis mengatakan untuk Bilal yang azan itu, kalau dia azan dengan penuh keikhlasannya, ya, dengan sungguh-sungguhnya untuk menuntut redha Allah Subhanahu wa taala, dia dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan itu yang kita panggil Tok Bilal itu. Tok Bilal itu bukannya apa, Bilal itu memang bahasa Arab, bahasa Arab nama orang. Bilal bin Rabah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang kita panggil Tok Bilal, ya. Tok Bilal itu makamnya tinggi benar, ya. Seperti mana apa? Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah itu sebab yang dinamakan Bilal Tok Bilal, ya. Sekarang Tok Siak wallahu a'lam ambil dari mana? Itu saya tak tahu, ya. Yang saya tahu Siak itu ada satu dulu lah kerajaan Siak di mana? Di Indonesia, kan? Itu saya tahu. Tapi selain daripada itu saya tak tahu. Sebenarnya saya tahu. Nanti nak cari juga Siak atau benda, ya. Ambil dari mana dia itu. Baik. Bila muazzin itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah-kalimah yang diucapkan, adakah kita ini yang makmum ni, yang duduk rumah ni, tak boleh dapat nikmat, tak boleh dapat rahmat, tak boleh dapat apa seperti mana yang dapat oleh muazzin itu? Adakah tak boleh? Boleh juga, ya. Cuma lihat dia untuk bila tu lebih sikit, ya. Untuk itu kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum nida", apabila kamu mendengar seruan azan, dengar seruan azan, ya, faqulu, maka kamu kena ucap mithla ma yaqulu al-mu'adzin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu mendengar seruan azan, kamu kena ucap juga seperti mana yang muadzin ucapkan itu. Ini dah dapat pahala banyak dah, ganjaran pahala banyak. Kita nak juga itu kenapa? Bukan duduk menyembah saja-saja, duduk, duduk lagu tak. Bila dia azan, kita dengar dia azan, ya. Ida sami'tum. Kenapa Nabi Muhammad SAW kata memulakan dengan apabila kamu mendengar? Sami'tum itu kamu semua mendengar. Sami'tum itu maksud kamu kena dengar lah. Kalau kamu tak dengar, kamu sembang-sembang, itu Nabi tak ditujukan pada orang itu, sebab orang itu sudah tentu dah bila dia sembang azan dia sembang, makanya dia tak boleh, sudah tentulah dia tak boleh nak sampai mana dah azan ni? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak ikut yang mana, kan? Hanya Rasulullah kan? Saya ni bila Tok Bilal hanya Rasulullah, dia pun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak betul pula, ya. Itu sebab ni kena dengar. Idza sami'tum nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin. Apabila kamu mendengar azan, seruan azan, maka ucapkanlah seperti mana muadzin ucapkan. Ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikut. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ikut. Dua kali apa muadzin ucap, kita pun sama, dua kali juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikut sekali. Kemudian adalah sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, bukan semua, ada satu lagi ucapan ataupun ungkapan. Itu sebab Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang ke bawah itu, dalam kitab Bulughul Maram itu, bawah hadis yang idza sami'tum nida itu, ada Nabi Muhammad SAW masukkan hadis yang lain, ulama masukkan hadis yang lain dalam kitab tersebut. Hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan siwal hayalatain, kecuali apa? Hayalatain itu apa maksud dia? Hayalatain itu bermaksud apa? Dua hayala. Dua yang hayala tu hayala apa? Hayya 'alal solat yang pertama, yang kedua hayya 'alal falah. Dua hayya 'alatain. Kata Nabi Muhammad SAW, siwal hayya 'alatain faqul, kecuali dua hayya 'ala itu faqulu, maka kamu kena kata apa? La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW.
Apabila sampainya bila azan hayya 'alas salah hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa maksud la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim? Lamalah kita dah sebut ya. Dari kecil sampai ke tua kita dah sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya. Sehingga kau orang melantang orang kalau cucuk la haula wala quwwata illa billah. Ya. Tahu tak apa maksud la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim? Sebenarnya bahasa Arab ni kadang-kadang mudah je. Kuwata tu kuat. Sebut kuwata tu kuat. Haula tu mungkinlah kita tu haula tu main dari mana eh? Kalau sebut kuwata tu kuat. Kalau sebut la tu tak ada, tiada, bukan la. Ya? La haula bermaksud tiada daya. Ya? La haula itu maksud tiada daya. Wala quwata, tiada kekuatan. Illa billahil aliyyil azim, melainkan daya ataupun kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Itu maksudnya, lebih kurang macam tu lah ya. Itu kita kena jawab azan begitu. Kemudian kalau solat subuh pula macam mana? Bila tu bila azan ya, as-salatu khairun minan naum. Yang ni nak jawab nama pula. Yang tadi itu la haula wala tu kita tahulah mas. Yang apa? Yang tadi itu as-salatu khairun minan naum tu nak jawab macam mana? Kita kena jawab sadaqta wa baraka. Apa maksudnya? Lebih kurang benar lah orang kata macam tu ya. As-salatu khairun minan naum tu maksudnya sembahyang tu boleh tidur. Jadi kita jawablah sadaqta wa baraka. Benar lah. Sungguhlah tu. Iyalah tu. Teman bangunlah ni. Gitu. Itu maksudnya. Jadi jawablah azan, seruan azan yang bila ucapkan kita jawab. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan manfaat, ganjaran yang Allah telah kurniakan kepada muazzin-muazzin itu. Dan azan ini bila disyariatkan azan yang tiga? Bila? Kita azan lama dah tak bila dah. Kita tahu juga bila disyariatkan azan ini. Dan untuk pengetahuan semua, syariat azan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah pada 1 Hijrah. Pada 1 Hijrah. Maknanya sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah tak ada azan ini ya? Tak ada azan ini pada 1 Hijrah. Kenapa berlaku begitu? Apa peristiwanya? Peristiwanya begini ya. Ada sebuah riwayat dari Nabi Muhammad SAW ya. Dikatakan ya, apabila Nabi Muhammad SAW ya, sampainya ke Madinah pada 1 Hijrah itulah, sampai Madinah ya, masuk Madinah dah dan disyariatkan solat ya. Kemudian Nabi Muhammad kemudian sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW duduk di satu tempat. Kemudian dah masuk waktu solat. Wallahu alam tidak diceritakan solat apa, masuk waktu solat. Bila masuknya waktu solat, kemudian mereka pun sembang-sembang sesama sahabat. Seorang sahabat ni kata, macam mana kita nak menunjukkan apa, menandakan masuknya waktu solat ni? Maknanya nak cerita kat orang panggil sahabat kat ujung sana, macam mana kita nak panggil dia pun ya? Ada seorang ni mencadangkan, sahabat Nabi Muhammad SAW, dia mencadangkan, ginilah kalau begitu kita guna loceng lah macam apa orang Kristian, macam Nasrani dia kata ya? Kita guna loceng macam Nasrani itu Kristian lah, jadi keting, macam tu lah lebih kurang yang seorang ni kata. Kemudian ada seorang lagi sahabat Nabi Muhammad SAW kata, tak payah kita guna kaedah sebegitu lah, loceng tu. Kita guna serunai ataupun trompet macam orang Yahudi, dia kata. Macam kena tiup ya? Yang tadi itu mungkin ketuk-ketuk itu je. Yang seorang lagi kata kena tiup trompet itu. Kemudian bila begitu, Sayyidina Umar ya, berkata kepada Rasulullah SAW ya, tidakkah ataupun boleh tak ya, engkau tunjukkan satu cara ya, cara kita lah, macam mana nak menunjukkan waktu solat, waktu dah masuk waktu solat. Kemudian Nabi Muhammad SAW seterusnya kata kepada siapa? Kata kepada Bilal ya, kata kepada Bilal, "Qum ya Bilal." Nabi Muhammad SAW kata, "Qum ya Bilal." Qum itu pun maksudnya untuk bangun ya, bangun wahai Bilal. "Qum ya Bilal fanadi bis salat," kata Nabi. Maka
suruhkanlah azan. Jadi macam mana bila nak azan? Nabi ajar lah. Nabi ajar apa? Siapa yang kita azan sekarang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai sekarang kita guna azan sebegitu. Asal usul ceritanya begitulah. Nabi suruh pada Bilal, "Qum ya Bilal, fanadi bis salat." Bangun wahai Bilal, suruhkanlah azan. Makanya salah satu sunat azan itu kena buat apa? Dalam disebutkan hadis yang saya baca tadi. Kan saya dah baca tadi. Apa sunatnya? Sunat azan salah satunya. Nanti kita nak azan, panjang cerita azan ni, cerita azan ni pun dia ada rukun dan sebagainya, semua sunat azan. Apa dia? Tapi yang pertama itu tadi. Jadi sunat azan itu ialah kamu itu berdiri. Tu bila lah cuba saja, walaupun tak larat sakit kaki ke apa ke, so berdiri juga. Jangan duduk, sebab duduk dalam tu kadang-kadang azan kat dalam orang tak tahu duduk je. Dan rupanya tu bila duduk tu bila tak buat sunat azan tak buat sunat azan kena berdiri. Dasarkan Nabi Muhammad SAW suruh Bilal bangun. Dan seruan azan ini juga sampai sekarang kita guna. Kemudian seruan azan ini juga Nabi Muhammad SAW anjurkan tadi, kalau sebelum orang itu meninggal dunia dan keadaan meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW suruh kita ajarkan La ilaha illallah. Betul kan? Ya? Apabila seseorang anak Adam itu baru dilahirkan, apa kalimah yang Nabi SAW suruh dengar di telinga dia? Apa? Yang ini juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak dia akan sambut, dia akan di telinga kanan dia, pak dia azan. Kalau tukang azan tu, bila tu memang dah escort, dia tak ada masalah. Ada pergi hospital mana tak ada masalah. Mana ayahnya, mana atuknya azan ni? Yang risaunya, ayahnya tak pernah azan, atuknya pun tak pernah azan. Tolong azankan anak semua. Ayalah, takut terbalik juga kan. Ataupun dia pergi apa ni, pendek Habis yang paling pendek dia, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Orang tanya, budak selesai. Juga apa? Jangan buat main sebab pengalaman saya sendiri pun kita dengan excited dapat baby, dapat anak. Bila dia panggil untuk azan, kita ketar kita tu sebab apa? Anak pertama melahirkan, macam ya Allah macam tak sangka Allah bagi nikmat pada kita. Suara tu kita ketar. Tuan-tuan tengoklah, saya boleh jadi imam lah, boleh cakap pula apa semua. Tapi bila azan pertama saya ketar, menggigil yang kedua tu sebab apa? Sebab tak pernah pegang risau, jatuh budak ni kan, naik pula azan. Jadi itu bila lahir, sebab Allah nak suruh kita tu besarkan kalimah Allah SWT. Dia lahir, jangan dengar benda-benda lain, dia cakap benda-benda lain apa semua tu, itu dulu. Sebab nanti anak-anak kita lah kan, nanti bila dia anak kita nak melahirkan anak menantu ke melahirkan semua tu, kita pastikan yang ini betul-betul benar-benar berjalan. Kalau kita tanya dia semua, bila saya boleh masuk ni? Maknanya jangan mula-mula. Ada yang kita kata anak dia 2 hari tak tengok. Kalau dia boleh masuk, kita nak buat apa? Kita masuk, kita nak azan. Dia minta dekat nurse tu kan, kata saya nak masuk sini azan. Lepas azan, kalau saya akan keluar, saya akan keluar. Kalau saya tak keluar, panggil pakat, suhalau saya keluar. Saya nak azan kan? Sebab supaya apa? Supaya kalimah inilah yang mulia-mulia didengar oleh anak itu waktu lahir ke dunia. Dan kalimah inilah juga yang dia pegang dan dia ucapkan ketika mana hidup mana dia akan meninggal dunia. Dan kalimah azan ini tadi saya sebutkan disyariatkan ada 1 hijrah. Kalimah azan ini juga tuan-tuan, apabila Nabi Muhammad SAW balik semula ke Mekah, kota Mekah, pembukaan kota Mekah. Setelah Nabi Muhammad SAW masuk Mekah, apa yang Nabi Muhammad SAW buat? Mula-mula yang pergi dulu Khalid bin Walid dulu. Khalid bin Walid ni sebelum tu dia bukan Islam, dia ni pegang orang Islam. Dalam peperangan Khalid bin Walid panglima perang ni, dia pegang orang Islam. Akhirnya dapat hidayah Allah SWT masuk Islam, dia jadi panglima perang Islam tak? Dan dia jadi ketua. Orang yang pertama masuk di kota Mekah itu, masuk dan ditunggu Nabi Muhammad SAW di Bukit Sofa. Nabi dia belum sampai lagi, dia pergi dulu di Bukit Sofa, Khalid bin Walid. Sebab bila kita tengok semua orang ni, sejahat-jahat orang, jangan kita terus
apa orang istilah sekarang kata judge dia, kan? Kita judge dia, kita kata dia orang ni teruk, ni sampai mati pun lagu ni lah. Oh jangan begitu, kan? Walaupun dia tak beriman kepada Allah SWT, kita janganlah kata ni mati esok mati kafir, ni mati esok ambil. Tidak. Sebab sejarah membuktikan bahawa Khalid bin Walid yang memerangi Islam itu pun boleh masuk Islam. Sayyidina Umar pun sama dengan bacaan Quran masuk Islam. Kita kenapa? Jadi dalam hati kita, dalam peribadi kita ini kena sentiasa berdakwah, dakwah supaya orang pun lembut dan orang menerima Islam. Nabi Muhammad SAW ketika mana Khalid bin Walid dah sampai Safa, Nabi pun masuk. Nabi masuk dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, masuk ke Kaabah itu. Nabi tuju ke mana dulu? Nabi pergi ke Hajar Aswad. Nabi pergi Hajar Aswad. Kemudian pergi Hajar Aswad, Nabi buat apa? Nabi pucuk, cium Hajar Aswad. Lepas Nabi pucuk, cium Hajar Aswad, Nabi Muhammad SAW buat apa lagi? Nabi SAW dia bawa busur panah. Busur tu bukan anak panah, busur panah tu yang tempat alat nak memanah tu. Nabi pegang itu, ya. Alat panah tu dia ada macam-macam jenis sekarang ni. Yang Nabi bawa itu ialah dikatakan yang recurve itu maksudnya yang bengkok, ya. Yang bengkok tu dia ada yang straight ni, yang tempat nak panah tu dia ada yang bengkok. Dia recurve tu yang bengkok, ya. Dia Nabi bawa, Nabi tunjukkan sebab bila Nabi Muhammad SAW pembukaan kota Mekah masuk ke Mekah, di situ ada lebih kurang 360 patung berhala. Nabi tunjuk kepada patung berhala itu recurve ataupun Nabi tunjuk busur panah itu. Kemudian bila Nabi tunjuk panah, tunjuk ke mana? Tunjuk ke patung berhala itu. Nabi tunjuk macam tu, pegang, tunjuk. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam sebuah kitab surah, bila Nabi tunjuk, Nabi kata apa? Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nabi kata wa qul ja'al haqq, maksud telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, lenyap kebatilan. Yang batil kemusyrikan lenyap, ya. Innal batil kana zahuqa. Sesungguhnya yang kebatilan itu pasti akan lenyap, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi tunjuk. Dan dalam kitab sirah itu dikatakan bila Nabi tunjuk begitu semua, Allah SWT takdirkan runtuh patung berhala itu. Dan dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW dikatakan menyuruh sahabat-sahabatnya mengeluarkan 360 lebih kurang patung berhala itu, buat keluar daripada Masjidil Haram. Keluar, musnahkan, ya, musnahkan. Kerana dan lagi ada pertanyaan, kenapa mereka ni buat patung 360? 360 ini mereka kata mewakili satu tahun itu 360 hari. Satu hari, satu patung mereka semua. Kaum musyrikin Mekah semua sehari satu patung. Jadi roboh dekat sekitar Mekah itu 360 patung, ya. Jadi dia roboh, jatuh. Kemudian ada yang kata sahabat keluarkan, sahabat pun lenyapkan, hancurkan patung-patung semua. Kemudian Nabi pun tawaf. Lepas tawaf semua, Nabi buat apa? Nabi dia tawaf, kemudian solat sunat. Dekat mana? Dekat makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan kubur Ibrahim, di belakang tu, bukan kubur. Makam itu tempat bijak Nabi Ibrahim AS dengan anaknya untuk letakkan batu-batu di Kaabah itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW buat apa lagi? Nabi Muhammad SAW kata apa? Nabi kata La ilaha illallah wahdah. Nabi kata tiada Tuhan, ya, melainkan Allah wahdah, yang satu. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah SWT. Kemudian Nabi lanjutkan lagi dengan kalimah apa? Sadaqa wa'adah, benarlah janji-janji Allah SWT bahawa orang Islam akan menang, orang Islam akan menaklukki kota Mekah ini, dan lain-lain janji-janji Allah SWT. Wa nasara abdah, dan Allah SWT nasara abdah, akan menolong hamba-hamba, ya. Kemudian wa a'azza jundah, dan Allah SWT akan mengalahkan jundah, mengalahkan tentera yang melawan Islam. A'azza jundah, ya. Dan a'azza jundah ini juga bermaksud, ya, Allah SWT memenangkan, maksudnya memenangkan tentera-tentera Islam, ya. Bukannya mengalahkan, memenangkan tentera Islam, itu maksudnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW lagi buat apa?
Nabi Muhammad SAW berkata juga ketika mana Nabi Muhammad SAW masuk dalam Kaabah itu, memegang dua pintu di Kaabah itu, dekat pintu Kaabah itu pegang, Nabi membacakan ayat, ya. Membacakan ayat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Maksudnya, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami, ini Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kamu itu dari kalangan lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kamu semua itu berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Kalau Indonesia ni macam-macam bangsa, ya. Bangsa, ada bangsa Cina, ada bangsa Melayu. Dalam Melayu ada macam-macam suku. Suku apa? Suku Jawa, suku Patani, suku apa semua, ya. Saya suku Patani, ya. Patani sebabnya kadang-kadang baca khutbah tu terlanjur juga tercakap, ya. Semalam contohnya saya baca khutbah, ya, terbaca satu pemuda tu. Dan sebelum tu lagi, ya, baca khutbah di Majlis Umum Pahang tu tersebut Islam tu jadi Islam, ha? Islam bukan Islam. Jadi patah balik Islam. Takut orang yang suku kat sini tak faham benda pula saya. Islam pula. Jadi macam tu. Itu bersuku-suku. Sebab apa Allah SWT buat bersuku-suku, berbangsa-bangsa? Sebab Allah SWT nak supaya saya kenal. Ya, saya jumpa orang Rawa, cakaplah Rawa sikit-sikit, jumpa orang Banjar, kamu bahasa orang Banjar bisa? Boleh tak? Bisa tu yang pula bahasa orang Banjar, boleh. Quran dia nampak tak kurihing, boleh lah sikit-sikit Banjar, mana tulak, mana tulak tiping, dia kata. Aku masuk mana tulak tiping bahasa Banjar. Tahu tak tuan? Mana tulak bahasa anak di mana? Ya, tulak tiping tu saya mula-mula tak faham. Saya pergi rumah kawan saya di Pai Muntah, ya. Dia kata tulak tiping ni buat maksudnya nak pergi typing tu bunyi tiping. Itu belajar. Jawa ni pula semangat dan sebagainya. Kita kena belajar. Bila kita belajar macam tu, sebab kita saling mengenal seronok, kawan pun kita jumpa orang Banjar, kita cakap Banjar, jumpa Jawa tu cakap Jawa sikit-sikit, ya. Jumpa orang India yang kita boleh speaking India sikit-sikit, walaupun boleh kira 1 sampai 10 je, benda mengenala anjir, ara yeli kat benda batik, tapi kita boleh tak cakap, ya, sikit sebanyak, ya. Paling-paling tidak pun mengenali dia pun. Jadi sebab apa? Sebab untuk saling mengenal, ya. Saling mengenal, seronok, ya. Seronok begitu. Itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW baca ayat itu seterusnya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini yang paling utama, tepatnya ayat ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Tadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kamu itu berbangsa-bangsa, berpuak-puak, tetapi sebenarnya inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia di kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Atqakum. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bangsa apa pun, ya. Tak kira bangsa apa pun, yang paling mulia di sisi Allah SWT, siapa yang paling banyak beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlasnya, dengan ketaatan untuk redha Allah SWT, dia yang paling mulia di sisi Allah SWT. Waktu itu tak kira lagi warna kulit, waktu itu tak kira lagi suku-suku bangsa-bangsa, tak kira, ya. Yang paling mulia orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Dan asas takwa itu ialah, yang pertama ialah buat apa yang Allah suruh, yang kedua tinggal apa yang Allah larang. Itu asasnya. Dan seterusnya aksesori apa semua tu, buat yang sunat, puasa sunat Arafah dan sebagainya, semua buat, baca Quran, berzikir, berselawat atas Nabi Muhammad SAW, semua aksesori itu. Itulah membezakan seorang itu dengan orang yang bertakwa, dan di sisi Allah SWT dialah yang paling mulia. Kemudian innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha mengenal. Itu ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir yang ini saya sebutkan berkaitan dengan azan itu tadi. Apabila Nabi Muhammad SAW telah bercakap bila dan sebagainya, masuknya waktu solat, Nabi Muhammad SAW memanggil sekali lagi tukang azan Nabi Muhammad SAW. Siapa? Tak lain dan tak bukan Bilal bin Rabah. Panggil sekali lagi. Panggil Bilal, pergi mana? Naik suruh naik atas Kaabah, ya? Naik buat apa? Azan itu menandakan apa? Menandakan masuk waktu solat. Dan ada ulama mengatakan azan itu, azan yang pertama itu, ya, yang dilaungkan oleh Bilal itu, itulah menandakan kemenangan Islam.
itulah menandakan kemenangan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah menandakan bahawa agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ditambah lagi dengan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu khutbah dia di Haji Wada di padang Arafah itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, ataupun ada ulama mengatakan lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpidato turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah sempurna bagi kamu agama kamu, wa raditu lakum al-islam dinan, dan aku telah redha Islam itu sebagai agama kamu. Itu antara intisari ayat yang saya bacakan tadi. Maknanya kita ini berada dalam agama Islam, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kematian kita nanti mati di dalam Islam, itulah mati husnul khatimah. Baik, sekadar itu saya mohon maaf salah silap saya sepanjang penyampaian saya pada pagi yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.